wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh jawatan kuasa Surau Jumaat Ar-Raudah, yang dihormati para jemaah, tetamu Allah Subhanahu wa taala, dan juga penonton-penonton di alam maya pada hari ini, hari yang diberkati, Sayyidul Ayyam, hari merupakan penghulu segala hari. Pada kesempatan kali ini, tazkirah Jumaat di Surau Jumaat Ar-Raudah akan bicarakan topik yang berkaitan dengan keajaiban, keagungan dan kemuliaan sebelum dan juga semasa dan selepas kelahiran Nabi SAW, yang begitu banyak dibincang dalam kitab-kitab sirah. Antaranya yang pertama ialah kita semua sedia maklum dan semua orang baca surah Al-Fil, surah yang berkaitan dengan gajah. Surahnya pendek, tapi nama surah tu satu makhluk yang sangat besar, gajah. Gajah ini sebenarnya menceritakan tentang peristiwa tentera-tentera Abraha yang begitu dengki, terutamanya rajanya berdengki. Raja Abraha tu dengki, sakit hati sebab orang ramai mengunjungi Kaabah untuk melakukan ibadah haji di sana, sedangkan Raja Abraha telah pun membina satu Kaabah yang lain di Yaman, semata-mata untuk menarik perhatian pengunjung-pengunjung supaya menukar selera, dan seterusnya merentas negeri menuju ke Yaman supaya banyaklah income masuk, kerana pelancong-pelancong datang ke Yaman. Tapi malangnya pelancong ataupun orang ramai tetap pergi ke Mekah juga untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah. Lalu disebabkan kekecewaannya yang melampau, dia telah mengerahkan satu bala tentera, dan beliau sendiri menaiki gajah, merentas negeri dan negara sampailah ke kota Mekah, semata-mata dengan tujuan untuk meruntuhkan Kaabah. Bila sampai dekat-dekat dengan sempadan untuk masuk ke kota Mekah, dia melihat ada begitu banyak unta, lebih kurang 200 ekor unta. Maka dia berkata, pasti unta ini milik pembesar negeri ataupun pemimpin Mekah. Lalu dirampasnya unta-unta tersebut, lebih kurang 200 ekor unta. Lalu ditanyakan kepada penduduk Mekah, unta siapakah ini? Mesti pembesar. Ya, kita nak berbincang dengannya macam mana supaya diruntuhkan Kaabah. Maka rupa-rupanya unta tersebut yang berjumlah 200 ekor itu milik kepada Tok Nabi. Datuk Nabi namanya Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib dengan begitu berani pergi jumpa dengan Raja Abraha. Maka Raja Abraha melihat ada orang Arab daripada Mekah datang menghadapnya, maka dia merasakan settle masalah. Sebab mesti dia datang untuk minta maaf, minta merayu dan sebagainya, dan dia sedia untuk meruntuhkan Kaabah, jadi tidak ada masalah. Rupa-rupanya Datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib itu datang nak minta unta-untanya yang 200 ekor itu. Kenapa nak rampas unta saya? Tujuan tuan datang ni untuk apa? Kami datang, kata Raja Abraha, untuk meruntuhkan Kaabah. Kalau begitu, berikan balik unta-untaku. Unta itu milik aku. Adapun Kaabah itu ada pemiliknya. Kalau kamu nak runtuhkan Kaabah, kamu mintalah, tanyakan kepada Tuan punya Kaabah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Allah ni semua orang tahu, ya Tuhan. Sebab dalam Quran disebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
Dan seandainya engkau Muhammad bertanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, pasti mereka akan menjawab, siapakah mereka itu? Orang musyrikin Mekah akan menjawab, Allah yang mencipta langit dan bumi. Maka kata Abdul Muttalib, bincanglah dengan pemilik Kaabah, iaitu Allah. Maka atas keadaan bongkak, sombong, ego dan takaburnya Raja Abraha, dia tak peduli. Nak juga dia merempuh kota Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi semua penduduk Mekah, termasuk Abdul Muttalib, semualah melarikan diri, menaiki bukit, manjat bukit. Sebab geografi Mekah ini, tuan-tuan, kalau kita lihat, dia berbukit bukau. Yang lembahnya ialah bahagian Masjidil Haram sahaja, dia lembah. Dan Masjidil Haram itu dikelilingi oleh bukit bukau. Kalau kita lihat, ya, kenapa hotel ni atas bukit, kenapa istana tu atas bukit? Sebab di kota Mekah begitu. Tetapi di Madinah dia landai dan sesuai untuk pertanian. Jadi bila semua penduduk Mekah menaiki tempat-tempat yang tinggi, termasuk bukit bukau, untuk melihat, ya, ganasnya Raja Abraha dengan tentera-tenteranya bergajah itu untuk memusnahkan Kaabah. Mereka tidak ada upaya dan kuasa untuk menahan kemarahan gajah-gajah tadi dengan tentera yang begitu ramai, siap siaga dengan alat-alat senjata. Maka bila mana Raja Abraha dia menggerakkan gajah-gajahnya, malah tentera-tentera pun menggerakkan gajah-gajahnya, gajah-gajah tadi tidak mau bergerak menuju ke Kaabah. Puas dibuat macam-macam cara, dipukul punggung gajah, tapi gajah tak mau bergerak, diam di situ. Maka tiba-tiba mereka melihat keajaiban yang kedua berlaku, iaitu langit menjadi hitam. Tiba-tiba ada satu makhluk yang berada di langit begitu banyak sehingga langit menjadi hitam, pekat, gelemat. Penduduk Mekah melihat ke atas, apakah benda itu? Rupa-rupanya diceritakan dalam Quran, Tayran ababil. Tayran ababil ialah sejenis burung. Tayran, burung, namanya ababil, yang berwarna hitam. Datang begitu banyak sekali. Dan mereka, setiap seekor burung itu membawa 3 biji batu berapi. Di kaki kiri kanan ada 2, 1, 2. Di paruh ada 1 lagi, yang ketiga. Mereka terbang di atas kepala tentera-tentera Raja Abraha, lalu mereka melontarkan ataupun melepaskan batu-batu tersebut sehingga mengenai tentera-tentera itu. Apa yang jadi? Maka diceritakan dalam Al-Quran Karim, mereka menjadi seperti daun-daun kayu dimakan ulat, semuanya binasa, mati. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama-ulama sirah sebab bicarakan tentang keajaiban yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum, semasa dan selepas kelahiran. 50 hari kemudian lahirlah baginda sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. 50 hari setelah kejadian Raja Abraha dengan tenteranya dilempar dengan batu-batu daripada api neraka yang berapi ke atas tentera-tentera mereka. 50 hari kemudian selepas peristiwa itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi, dan dengan sebab Nabi itu maka terlindunglah kota Mekah, dan juga terlindunglah penduduk-penduduk Mekah daripada bahaya keganasan yang meletus mungkin akibat daripada peperangan yang dirancangkan oleh Raja Abraha. Ini peristiwa dipanggil Irhas, iaitu kejadian luar biasa yang berlaku kepada para nabi dan para rasul sebelum mereka dilantik sebagai rasul. Maka dipanggil Irhas. Jadi Irhas yang saya sebut ni tuan-tuan ada dalam kitab-kitab sirah.
dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama sirah dari India. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat ulama-ulama hadis, ulama-ulama sirah datang ramai daripada India, termasuk Dr. Zakir Naik, ya, ulama yang ada kehebatan ilmu yang luas dan dalam tentang perbandingan agama, juga datang daripada India. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mau bincang tentang khurafat, keajaiban yang luar biasa, tapi tidak ada disebut dalam kitab-kitab sirah, tidak disebut dalam kitab-kitab sejarah yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mau itu khurafat ataupun reka-rekaan, tak mau. Kita betul-betul nak yang disebut dalam kitab-kitab oleh para ulama. Kitab tersebut mestilah kitab yang muktabar, boleh dipercayai. Kata Ibnu Sa'ad, seorang ulama sirah juga, Ibnu Sa'ad dipanggil ulama tarikh, ulama-ulama sejarah. Dia menceritakan bahawa Aminah binti Wahab ketika hendak melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat ketika melahirkan, ini semasa melahirkan, tadi sebelum melahirkan, semasa melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat satu cahaya keluar daripada saluran peranakannya. Lalu cahaya tadi menerangi istana-istana yang ada di Syam. Syam itu, kalau saya tanya tuan-tuan, pasti tuan-tuan akan jawab Syria. Syam, Syria yang sekarang masih lagi bergolak, dan Syam ataupun Syria sekarang berdepan dengan musim sejuk, winter, musim sejuk yang dia menyengat sampai ke tulang. Jadi kalau tuan-tuan ada sumbangan untuk menyumbang, boleh untuk beli baju sejuk, blanket kepada penduduk-penduduk di Syria sekarang ini. Tetapi Syam ketika itu bukan sekadar Syria. Masa itu Syam dia termasuk Syria, termasuk juga Lebanon, termasuk juga Jordan, termasuk juga Palestin. Besar Syam. Ya, saya sebut lagi, Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Itulah Syam ketika itu. Sehingga Raja Rom, tentera-tentera Rom ingin sangat menakluk Syam, meluaskan jajahan takluknya. Okey, itu Syam. Maka dia melihat, kata Aminah, aku nampak cahaya tadi sampai ke Syam. Tuan-tuan, menyinari, menerangi alam ni sampai dia nampak istana. Masya Allah, ya. Sebab itu Nabi SAW disebut Nur, dia cahaya. Nur itu cahaya. Kemudian disebut ketika itu oleh para ulama sirah, satu negara namanya Parsi. Parsi ini bukan sekadar Iran, dulu termasuk juga Iraq. Parsi ini luas, jajahan takluk Parsi ini. Rajanya disebut sebagai Kisra, dan dia ada dewan tempat dia menyembah api dan sebagainya. Maka ketika itu saat Nabi SAW dilahirkan, runtuh 14 tiang seri dewan tempat mereka beribadah di Parsi. Kalau lihat surau ni ada beberapa tiang seri, saya tak tahu. Nampaknya berseri-seri tapi tak nampak tiangnya. 1, 2, 3, 4 yang nampak depan saya lah. Tapi tengah-tengah tak ada tiang seri. 4, ni lah 5 kot, ni tiang 6, 7. Tu tiang tu. Tiang. Okey lah, nampak tiang. Tapi ini 14 dewan yang besar untuk penyembahan. Runtuh, retak dan runtuh saat Nabi SAW dilahirkan. Dan mereka menceritakan api yang ratusan tahun tak pernah padam, hari tersebut padam. Api yang Majusi sembah padam. Masya Allah. Maka mereka sudah tahu ada sesuatu yang berlaku di negara Arab, tapi mereka tak tahu apa benda. Mungkin kelahiran seorang Nabi akhir zaman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita. Lebih kurang ada 13 minit lagi untuk masuk waktu solat. Tapi tak apa tuan-tuan dirahmati Allah. Kita ringkaskan apa sebab kita cerita. Kemudian selepas Nabi dilahirkan, saya ringkaskan tuan-tuan. Peristiwa yang besar yang berlaku juga ialah
Suwaibah, ya, Suwaibah menceritakan bahawa yang menjadi bidan ialah Syifa Asy-Syifa. Asy-Syifa itu ialah ibu dah Abdul Rahman bin Auf yang menjadi bidan kepada Aminah untuk melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah adalah hamba kepada Abu Lahab. Sebab itu bila mana dia kata kepada Abu Lahab, "Tuan, tahniah, tuan mendapat seorang anak saudara. Aminah sudah melahirkan bayi." Maka kata Abu Lahab, "Wahai Suwaibah, kalau benar cerita kamu ini, hari ini juga aku merdekakan kamu." Dan setelah dia siasat betul, Aminah sudah melahirkan anak dan dia sangat sayang, sebab itu anak buah dia daripada Abdullah, adik-beradik dia. Lalu dia merdekakan Suwaibah. Kemudian dia buat jamuan. Maka diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu hari dia bermimpi jumpa Abu Lahab. Dan dia tanya, "Bagaimana keadaan kamu, wahai Abu Lahab?" Maka kata Abu Lahab, "Aku diberikan keringanan daripada azab neraka pada setiap hari Isnin, disebabkan aku merdeka ke Suwaibah bila mana lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi tersebut Rasulullah bila lahirnya Muhammad. Sebab dia tak beriman dengan Nabi. Yang seronok tu sebab lahirnya anak saudara, bukan lahirnya Rasul, bukan lahirnya Nabi. Itu pun disebabkan gembiranya dia merdekakan hamba dengan sebab kelahiran Nabi, maka Allah Ta'ala bagi keringanan pada setiap hari Isnin daripada azab neraka. Yang saya nak confirm ataupun fokus di sini ialah salah seorang ibu susu Nabi namanya Halimatu Sa'diyah. Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Jadi kadang-kadang saya geram juga, kadang-kadang dalam radio ya, ada satu lagu disebut Halimah Jongang. Orang yang buat lagu ni tak sensitif. Sebab Halimah, nama tersebut tersenarai dalam kitab-kitab sirah dan insan Nabi sayang, iaitu Halimah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah daripada perkampungan Bani Sa'ad di pendalaman kampung ini. Tuan-tuan, dia berdekatan dengan Taif. Taif Mekah, kalau tuan-tuan naik bas Taif ke Mekah, lebih kurang jaraknya 100 km. Taif Mekah, Mekah ke Taif. Dan kampung Bani Sa'ad ni bersebelahan dengan Taif. Jauh tu tuan-tuan. Bukan naik bas. Halimah tu Sa'diyah dengan suaminya, dengan anaknya naik unta, naik keldai. Keldai dan unta pun tak berapa larat sebab mereka tak cukup makanan. Malah anak pada Halimah tu Sa'diyah sendiri pun setiap malam sentiasa menangis sebab tak cukup minuman susu. Susu Halimah tu Sa'diyah tak mampu untuk mengenyangkan anaknya sendiri. Tapi aturan Allah Subhanahu Wa Taala berjalan dengan penuh hikmah. Digerakkannya Halimah tu Sa'diyah bersama dengan ibu susu yang lain pergi ke kota Mekah untuk mengambil upah menyusukan bayi-bayi yang ada di kota Mekah dan dibawa balik ke perkampungan mereka masing-masing. Disebabkan unta mereka, keldai mereka ialah agak tidak ada daya upaya yang luar biasa, maka mereka sampai lambat di kota Mekah. Semua anak-anak orang Mekah yang kaya-kaya, raya-raya semua telah diambil oleh ibu susu yang datang lebih awal. Tapi Halimah tu Sa'diyah mencarilah. Yang tinggal hanya seorang bayi, iaitu anak yatim bernama Muhammad bin Abdullah, yang mana semua orang tak nak. Sebab sebut anak yatim, siapa nak bayar, siapa nak sponsor, siapa nak bayar upah, maka mereka tak nak. Tapi bila sampai dah Halimah tu Sa'diyah, maka Halimah tu Sa'diyah berbincang dengan suaminya, "Bang, macam mana bang? Tidak ada anak lain melainkan anak yatim saja." Maka kata suaminya yang baik, dia kata, "Ambillah anak yatim itu. Mudah-mudahan dia bawa barakah, keberkatan dalam hidup kita." Maka Halimah tu Sa'diyah pun bersetuju, bincang dengan Aminah, akhirnya dia pun bawa balik ya ke perkampungannya. Tetapi sebelum bawa balik, dia duduk sekejap, katanya depan Kaabah ya, untuk menyusukan kali pertama Nabi SAW. Masa itulah dia terasa teriknya dadanya, dia seakan-akan merasakan dadanya penuh dengan susu. Ya tuan-tuan, dia menyusukan Nabi SAW sehingga Nabi kekenyangan dan tertidur.
Kemudian dia menyusukan anaknya pula yang kecil itu. Dan itulah kali pertama dia menyatakan bahawa anaknya kekenyangan dan tertidur. Dia merasa pelik. Bagaimana buah dadanya itu penuh dengan susu yang begitu banyak. Kemudian tiba-tiba datang suaminya bawa air susu. Kata Halimatus Sa'diyah, "Wah, abang ambil dari mana susu ini?" Ya, tak semena-mena unta kita yang tak ada susu, tiba-tiba ada susu di kantung susunya. Abang pun heran, macam mana unta kita yang kurus kering itu tiba-tiba rasa berisi badannya, dah ada susu. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya mereka putuskan untuk pulang semula, pulang ke perkampungan Bani Sa'ad sebelum malam menjelma. Tuan-tuan dirahmati Allah, dalam perjalanan diceritakan, subhanallah, macam mana mereka dah terlewat balik, tapi mereka boleh potong unta-unta, kuda-kuda, keldai-keldai ibu susu yang lain yang lebih awal check out daripada Halimatus Sa'diyah. Mereka boleh potong, sehingga ibu susu lain kata apa? "Ya Halimah, intaziri, intaziri, wahai Halimah, tunggu kami, laju sangat." Masya Allah. Tiba-tiba kuda, tiba-tiba unta, keldai Halimatus Sa'diyah bersemangat, sehingga lalu di sebelah batu-batu yang besar, bukit-bukit, dia terdengar satu suara, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah." Pokok-pokok pun Assalamualaikum ya Rasulullah. Alam ini mengenali siapakah bayi itu. Kalau kita tak kenal bayi itu siapa, tuan-tuan, malunya kita kepada batu, bukit, pokok kayu dan sebagainya. Bila mana sampai di perkampungan Bani Sa'ad, diceritakan dalam kitab-kitab sirah, tuan-tuan, agak dekat maghrib, dekat malam, sampai kata Halimatus Sa'diyah, "Aku rasa pelik, sebab bila aku bawa bayi ni masuk dalam rumah pada waktu dah malam, dah makin malam, aku tak perlu pakai api pelita, sebab rumah aku terang benderang dengan nur yang dikeluarkan oleh bayi ini." Tuan-tuan, sebab itu bila mana Aisyah menjahit, ini sebelum Aisyah dah kahwin dengan Rasulullah, menjahit satu pakaian, tiba-tiba angin datang, terlepas tangannya, kemudian jatuhlah jarum dengan benang tadi. Kemudian dia tak nampak mana-mana tengah malam, sebab api pelita dah padam, angin masuk. Bila mana Rasulullah balik ke rumah, Rasulullah masuk dalam rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aku nampak di mana jarum itu berada, cerahnya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian mereka ada bela kambing. Kambing sangat kurus, tuan-tuan. Tiba-tiba suami tadi tu pergi ke kambing-kambing nak bagi makan, sebab dah seharian tinggal kan. Dibawa air susu kambing. Kata Halimatus Sa'diyah, "Mana abang dapat susu kambing ni?" Kata suaminya, "Aku dapat dari kambing-kambing kita." Tiba-tiba kambing kita semua yang betina tu ada susu. Minumlah. Banyak kejadian pelik, dipanggil irhas, luar biasa, yang berlaku pada seorang rasul, seorang nabi yang di saat dilahirkan sebelum jadi rasul. Tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu jiran-jiran mereka terkejut, sebab masa itu musim kemarau. Mereka tengok kambing-kambing Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk, berisi, ada susu. Jadi mereka tanya, "Cuba kamu cek," di sebuah anak-anak dia, "Cek di manakah Halimatus Sa'diyah bawa kambing-kambingnya pergi meragut." Bukan meragut dompet, meragut rumput. Tengok, dan kita bawa sekali kambing-kambing kita biar jadi gemuk, ada susu macam kambing-kambing Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu bukan soal rumput, tapi soal itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab asbab karamah, irhas, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada 4 minit lagi, ya. Tak apalah tuan-tuan, ya. Tapi itulah saya yakin tuan-tuan sudah pun faham siapakah insan yang kita bakal sambut birthday-nya. Bukan pada hari ini. Hari ini birthday saya, tuan-tuan. 15 Oktober birthday saya hari ini. Antara yang awal mengucapkan birthday saya ialah Haji Haidil Anwar, ya. Dia tag saya. Alhamdulillah. Tapi birthday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal kita sambut pada hari Selasa ini, public holiday,
sempurna maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa ada apa lagi yang saya nak sebut tuan-tuan, sebab masa dah time dah masa. Bagi masa sikit pada siapa-siapa nak buat pengumuman, ada 3 minit lagi. InsyaAllah mudah-mudahan perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat ini, dan perbanyakkanlah kita baca kitab-kitab sirah supaya kita rasa sayang, rasa rindu, rasa kasih yang mendalam kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan dengan sebab kasih, sayang dan rindu dan banyak selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi SAW pada hari akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.